Inilah masalahnya bila dia masuk ke medan nak ceramah. Tuan-tuan, marilah semayang. Tak apalah. Tapi bila dia tu pun, dia patut ceramah, ajak tuan-tuan, marilah kita semayang. Allah suruh kita semayang. It's good. Tapi bila dia mula memperkatakan tentang hukum hakam solat, yang dia tak baca hadis, tak apa, masalah. Dulu ada satu penceramah. Lama. Penceramah ni terkenal dulu. Sebab dia panggil kat saya bapak setan. Berikutnya ialah nak simpulkan hukum tak boleh seronok-seronok dia andaikan. Dia kena belajar usul fiqh. Ada dua saya tengok. Satu hamba Allah penceramah mana ke? Dia boleh ceramah tentang hukum kalau bini picum tengkok, nampak tanda love bite. Apa hukum? Lebih kurang dia kata, saya faham daripada dia kata tu, kalau muda jadi haram, kalau tua tak apa. Sebab nanti bila naik lift, orang tua-tua tengok, dia tengok jadi orang tua-tua jadi kecil hati ke apa, bini dia tak cium tengkok dia, kita lebih kurang. Ini dia satu lagi penceramah seorang cakap tentang masalah kahwin tanpa minta izin isteri. Masalah pengurusan dengan rumah tangga cerita lain, tapi dia kata haram disebabkan kerana isteri akan kecil hati. Jadi apabila isteri sakit hati jadi haram sebab menyakitkan hati isteri. Agama dia tidak seperti itu. Semudah itu kesimpulan hukum. Orang kecil hati nak kena tengok. Saya bukan suruh tuan-tuan menikah tanpa hak beritahu. Saya nak cerita kaedah penghukuman itu. Bukan saya suruh tuan-tuan hampa hang bini kita cium tengkok kita supaya malam pagi besok nak tunjuk kat pejabat kita. Bukan. Saya nak cerita cara hukum diuruskan. Kita beli kereta baru. Jiran sebelah kita kecil hati ataupun sedih sebab kita beli kereta baru. Adakah haram kita beli kereta baru sehingga dia sakit hati? Di atas kaedah yang dia kata kalau menyebabkan orang lain sakit hati, sakit hati orang pun haram, sakit hati isteri haram, sakit hati suami haram. Rakan baik kita sepejabat, kita naik pangkat, dia tak naik, dia sakit hati. Adakah haram kita naik pangkat? Kita kahwin dengan satu orang perempuan, kawan kita pun duk berkenan perempuan tu juga. Kita meminang kita dapat, dia meminang tak dapat, lepas tu kita pinang dapat. Perempuan tu kahwin dengan kita, kawan kita sakit hati kat kita. Adakah berdosa kita kahwin? Dia tak boleh simplistik macam tu hukum. Kerana ada orang kecil hati terus jadi dosa. Kalau bini dia tahu tak tahu bini dia kecil hati berdosa. Kalau dia habaq kat bini dia pun kecil hati berdosa. Adakah kahwin jadi berdosa? Saya bukan suruh tuan-tuan pergi kahwin dua ke apa, tapi cara merumuskan hukum tu salah. Dia dalam TikTok dia cakap salah cara merumuskan hukum begitu. Kalau orang tu sakit hati dan sakit hati tu ada kesalahan di pihak kita, kita sengaja nak bagi dia sakit hati, kan? Kita memang tujuan kita bagi dia sakit hati, dosa lah. Pasal apa abang menikah lain? Saja aku nak bagi hang sakit hati, dosa lah. Tapi kalau dia kahwin kerana mungkin isteri dia dah tak mampu nak layan dia, takkan dia nak pergi cerai isteri dia, takkan nak hari-hari nak bermasam muka isteri dia. Dia kahwin lain satu hari, kemudian dia kahwin lain satu hari, dia tak zalimi isteri yang pertama dan tak zalimi isteri yang kedua, ataupun dia isteri yang kedua tu memberi ruang kepada isteri yang pertama. Ambillah kat isteri yang pertama 29 hari, sehari pun tak apa untuk dia. Misalnya cikgu bakal senyum, tapi tak berani. Misalnya, saya bukan kemudian dia nak mengelakkan konflik umpamanya. Soal isteri dia kecil hati satu cerita yang lain. Dia tidak menjadi haram. Soal dia salah menguruskan, itu semua tak apalah. Tapi bukan soal perkahwinan jadi haram. Mana kau tidak haram lah Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Aisyah duk agak ada, Aisyah tak kahwin Juwairah kerana Juwairah cantik, kata Aisyah. Nabi kahwin kerana nak
kabilah dia dengan Nabi SAW. Nabi Juwairah tu sendiri cantik. Jadi ini semua kesimpulan orang ni bila dia, inilah masalahnya bila dia masuk ke medan nak ceramah, tuan-tuan marilah semayang, tak apalah. Tapi bila dia tu pun dia patut ceramah, ajak tuan-tuan marilah kita semayang, Allah suruh kita semayang, it's good. Tapi bila dia mula memperkatakan tentang hukum hakam solat yang dia tak baca hadis tak apa, masalah. Dulu ada satu penceramah, lama lah. Penceramah ni terkenal dulu sebab dia panggil kat saya bapak setan. Dia panggil, tak tahu ada lagi ke tak penceramah ni. Lepas pada tu ada takdir Allah, kebetulan dengan satu peristiwa media pula pergi panggil kat dia bapak setan. Dia atas peristiwa yang lain, bukan kerana saya. Jadi mungkin patah balik kat dia. Tapi saya dengar dia kata, dia cerita, dia kata ada orang menentang kenduri arwah. Pada zaman Nabi banyak kenduri, mungkin salah satunya kenduri arwah. Begitu saja diandaikan. Pada zaman Nabi banyak orang buat kenduri, mungkin kenduri arwah. La ilaha illallah, mudah sangat. Patut awak hantar orang buat kenduri, mungkin kenduri pecah perut. Come on lah, agama bukan you boleh andai macam tu. Ramai orang buat, kita andaikan, lepas tu kita andaikan benda yang tak ada di atas andaian. Out of blue, you mari-mari buat satu andaian, tak boleh. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kritik tu bukan apa, kita kena salah cara merumuskan hukum. Kalau nak kata peristiwa sekian-sekian, dalilnya sekian, ada secara nasnya jelas macam ni, kalau tak jelas pun boleh diistimbatkan sekian, ada ada isyarat kepada sekian, itu kaedah-kaedah yang dipakai di dalam usul fiqh, tak apalah. Bukan seperti yang diandaikan. Wallahu alam.